Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk kepentingan pemilihan kaedah yang tepat dalam pengajaran pendidikan Islam. Jadi untuk pengenalan bagi tajuk ini adalah pemilihan kaedah dalam pengajaran pendidikan Islam adalah sangat penting bagi memastikan kesan pengajaran yang guru melaksanakan PDP itu adalah memberikan impak kepada murid-murid dari segi kefahaman mereka. Jadi kaedah yang digunakan dalam proses pengajaran tidak hanya mempengaruhi pemahaman pelajar terhadap ajaran agama Islam, tetapi ia juga mungkin akan memberikan kesan terhadap sikap murid-murid tersebut untuk terus mengamalkan apa yang ada di dalam agama Islam tersebut. Sebagai contohnya dalam dari segi ibadah, solat, dari segi tasawufnya, berzikir, beribadah, beradab dan sebagainya. Jadi kita masuk kepada topik perbincangan kita, iaitu kaedah yang pertama, iaitu kaedah pengajaran secara perbincangan. Jadi kaedah perbincangan membolehkan pelajar untuk menjalani proses pemikiran yang mendalam terhadap konsep-konsep agama Islam. Jadi mereka ini boleh bertanyakan soalan kepada guru-guru terhadap konsep-konsep yang ada di dalam ajaran Islam. Sebagai contohnya konsep tasawuf. Jadi apa itu tasawuf? Mungkin murid-murid tidak memahami dengan mendalam kerana tasawuf itu merupakan ilmu yang sangat luas. Jadi apabila ada ketidakfahaman daripada murid-murid, mereka boleh bertanyakan kepada guru, iaitu cara kita, contohnya sebagai contoh, macam mana cara kita untuk mengenal Allah dan sebagainya. Jadi yang kedua, melalui kaedah perbincangan juga, pelajar diajar untuk berfikir secara kritis tentang konsep-konsep agama dan membina argumen-argumen mereka, yang mana ini membantu mereka untuk mengembangkan kemahiran berfikir kritis yang boleh digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contohnya, saya bagi satu argumen. Seorang anak perlu menghormati kepada ibu bapa. Jikalau mereka tidak menghormati kepada ibu bapa, jadi ibu bapa akan memarahi mereka. Jadi argumen ini sama juga dengan argumen sebagai contohnya, seorang hamba perlu hormat kepada Tuhan penciptanya, iaitu kita sebagai orang Islam perlu beribadah dan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ingkar, maka Allah Taala akan murka, akan marah. Jadi itu sahaja. Yang ketiga adalah perbincangan juga membuka pintu kepada pelajar untuk bertanya tentang aspek-aspek agama yang mungkin mereka tidak faham. Guru dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan membantu pelajar memahami isu-isu yang mereka hadapi. Jadi dalam isu dalam kaedah perbincangan juga, ia melibatkan interaksi dua hala, iaitu guru dan murid, murid dan guru. Jadi apabila terdapat ketidakfahaman, murid juga berhak untuk bertanya kepada guru tentang apa yang mereka tidak faham, dan guru juga akan menjawab apa permasalahan murid-murid tersebut. Baiklah, kaedah seterusnya ialah kaedah tunjuk ajar. Kaedah tunjuk ajar adalah kaedah yang telah lama digunakan di sekolah. Kaedah ini dipilih terutamanya sebagai satu cara untuk membiasakan murid dengan prosedur yang perlu diikuti oleh mereka semasa membuat aktiviti seperti berkebun, menggunakan alatan dan sebagainya. Langkah pelaksanaan kaedah tunjuk ajar ini ialah, yang pertama, guru perlu tunjukkan kepada murid langkah-langkah yang mesti diikuti oleh mereka untuk melakukan tugas yang diberi. Contohnya bagi subjek tayamum, guru perlu menerangkan kepada murid terlebih dahulu bagaimanakah langkah-langkah untuk melaksanakan tayamum. Yang kedua ialah beri tentang balas kepada soalan murid tentang tunjuk cara yang telah dibuat. Guru juga perlu bertanyakan soalan kepada murid untuk memastikan mereka benar-benar faham akan arahan yang diberikan. Baiklah, di sini guru perlu bertindak balas dengan soalan yang telah diajukan oleh murid. Jika murid mempunyai soalan, guru perlulah menerangkannya dengan sebetul-betul penerangan agar murid mudah untuk memahami tentang langkah yang mereka telah lakukan.
Guru juga perlu memastikan adakah murid itu betul-betul faham dengan bertanyakan soalan kepada mereka mengenai prosedur yang telah mereka lakukan. Yang ketiga ialah tinjau semula langkah-langkah yang perlu diikuti oleh murid. Murid mesti jelas dengan langkah-langkah aktiviti. Guru perlu memastikan dan sentiasa membuat tinjauan tentang perkembangan langkah-langkah yang telah murid lakukan bagi memastikan mereka benar-benar faham akan langkah-langkah yang telah mereka lakukan. Yang keempat ialah secara rawak, guru perlu memilih beberapa orang murid untuk membacakan tugas langkah-langkah betul yang telah dilakukan oleh mereka. Di sini tujuannya adalah untuk menguji adakah mereka benar-benar mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Kerana di sini guru akan memilih secara rawak mana-mana pelajar untuk menerangkan semula tentang langkah-langkah yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir ialah beri peluang kepada murid untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari oleh mereka. Kepentingan kaedah tunjuk ajar ini ialah yang pertama, pelajar dapat melihat dan mendengar. Melalui kaedah ini, pelajar dapat melihat dan mendengar sendiri tentang apa yang telah mereka pelajari kerana ia memerlukan amali. Yang kedua ialah idea dan prinsip dapat diilustrasikan kerana guru akan memberi secara langsung tentang pelajaran yang telah mereka pelajari kerana ianya melibatkan peralatan dan memerlukan amali setiap pelajar. Dan yang ketiga ialah mengekalkan perhatian dan ingatan. Melalui kaedah tunjuk ajar ini, pelajar akan membuat sendiri langkah-langkah tersebut dan hal ini memudahkan mereka untuk mengingati apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka telah pelajari. Dan yang terakhir ialah menjayakan demonstrasi dan membentuk kemahiran dan sikap. Seterusnya ialah kaedah main peranan. Kaedah main peranan merupakan satu aktiviti yang melibatkan pelajar untuk membayangkan diri sendiri atau orang lain dalam pelbagai situasi yang tertentu. Kaedah ini memerlukan penglibatan aktif semua pelajar dalam memainkan watak mereka dalam pelbagai situasi. Terdapat pelbagai kepentingan kaedah main peranan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah meningkatkan keyakinan diri dalam berkomunikasi. Hal ini kerana mereka akan belajar cara-cara untuk menyampaikan maklumat dengan jelas, berinteraksi dengan orang sekeliling serta menyesuaikan diri dengan watak yang dimainkan di dalam situasi yang telah dipilih. Yang kedua, ia dapat mempercepatkan pemahaman pelajar tentang bahan pembelajaran. Hal ini kerana watak yang dimainkan akan bersesuaian dengan situasi yang dipilih oleh guru. Oleh itu, mereka dapat memahami konsep dan teori yang telah dipelajarinya. Dan yang terakhir ialah dapat meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi murid-murid. Hal ini kerana murid-murid akan menyesuaikan watak yang dimainkan dengan situasi yang dipilih. Kemudian, mereka harus mencari jalan penyelesaian dalam menyelesaikan masalah tersebut dan menyesuaikan dengan situasi yang telah dipilih. Baiklah, yang seterusnya ialah kaedah subangsarai. Jadi terlebih dahulu kita ketahui dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah subangsarai. Jadi subangsarai ini kita boleh ia dikenali sebagai percambahan fikiran yang dilaksanakan dalam sesi PDP, dan kaedah ini bertujuan untuk menggalakkan setiap murid dalam kumpulan untuk menyumbang idea dan pendapat mereka, khususnya untuk mengemukakan pandangan bagi tajuk ataupun topik yang mereka pelajari pada hari tersebut. Jadi, terdapat banyak kepentingan apabila guru menggunakan kaedah subangsarai. Antara kepentingan yang pertama ialah setiap ahli bebas mengeluarkan idea. Jadi oleh kerana aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan, ia melibatkan semua murid untuk menyumbangkan apa-apa sahaja idea dan pandangan dan mereka boleh berikan di dalam kelas. Yang kedua, ia menggunakan masa yang sangat singkat. Aktiviti ini menggunakan masa yang sangat singkat kerana aktiviti ini dijalankan di dalam bilik darjah sahaja. Dan yang ketiga, setiap ahli mempunyai peluang bercakap dan boleh melibatkan diri secara aktif. Seperti yang saya cakap pertama tadi, murid dapat melibatkan secara aktif dalam PDP berlangsung.
Yang seterusnya, yang keempat, dapat mewujudkan suasana PDP yang menarik dan tidak membosankan. Apabila guru melaksanakan aktiviti subbangsa didik iaitu secara berkumpulan, maka ia akan mewujudkan satu suasana yang amat menarik dan tidak membosankan para pelajar kerana murid dapat bergerak secara aktif di dalam kelas. Okay, yang terakhir adalah melahirkan pemikiran kreatif dan inovatif. Jadi kepentingan keadaan pemasaran ini murid dapat menyumbangkan apa-apa pekerjaannya. Jadi semua dapat melahirkan ataupun mewujudkan pemikiran pelajar yang kreatif dan inovatif. Jadi terdapat beberapa aktiviti yang guru boleh laksanakan ketika di dalam kelas sepertinya. Yang pertama ialah aktiviti The Perfect Card. Okay, jadi aktiviti ini dilaksanakan dengan guru memberi satu soalan ataupun tajuk kepada setiap kumpulan, dan setiap ahli kumpulan perlu menulis apa-apa sahaja idea dan kemudian diberikan kepada orang yang seterusnya untuk menulis idea mereka sendiri. Aktiviti yang kedua pula ialah aktiviti round table. Okay. Aktiviti round table ini ia dilaksanakan di mana guru akan memberikan murid kertas dan murid menetapkan soalan ataupun tajuk kepada murid, dan guru menyuruh murid untuk menulis idea mereka dan serahkan pula kertas itu kepada ahli kumpulan yang lain. Aktiviti yang kedua ini lebih kurang sahaja seperti aktiviti yang pertama, iaitu The Perfect Card. Okey, aktiviti yang terakhir pula ialah Concept Maps, iaitu di mana aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan dan murid-murid perlu membuat satu peta konsep berkaitan tajuk atau soalan yang guru berikan. Sebagai contohnya, bagi subjek adab, murid-murid boleh membuat satu peta I-Think mengenai adab berkomunikasi ataupun adab layan tetamu dan sebagainya. Jadi murid boleh menulis adab-adab berkenaan di dalam satu peta I-Think yang lengkap. Seterusnya, kelebihan kaedah bercerita. Kaedah bercerita merupakan satu cara isi pembelajaran disampaikan dalam bentuk bercerita yang dapat menarik minat murid untuk belajar. Guru perlulah mempunyai kemahiran bercerita dan mematuhi prinsip-prinsipnya agar ia sesuai dengan perkembangan murid. Pertama, melalui penyampaian cerita, guru dapat membina satu suasana yang menyenangkan dan mengasyikkan. Hal ini demikian kerana cerita merupakan bentuk seni sastra yang memiliki keindahan dan kenikmatan. Lebih-lebih lagi jika jalan cerita yang disampaikan mempunyai hubung kait dengan lingkungan kehidupan murid-murid. Jika guru berjaya membina suasana penceritaan yang menyenangkan dan mengasyikkan, mereka juga akan lebih menumpukan perhatian sepenuhnya dan akan memudahkan mereka memahami cerita yang disampaikan. Pemahaman murid terhadap cerita boleh diuji menerusi soal jawab antara guru dan murid mengenai pengajaran dan nilai murni daripada cerita yang disampaikan. Murid juga mampu untuk merumuskan isi-isi penting dalam cerita. Hal ini seterusnya dapat mencina minda dan daya imajinasi serta mengalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kedua, cerita yang penuh dengan nilai-nilai murni mampu menanamkan sikap jujur, berani, setia, ramah dan sikap positif lain yang berguna dalam pembentukan budi pekerti atau kepribadian murid-murid. Mereka akan menjadikan nilai dan tauladan yang diperoleh menerusi sesebuah cerita sebagai panduan untuk menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Sebagai contoh, guru meminta murid melakukan watak dalam cerita. Hal ini bukan sahaja dapat disematkan dalam fikiran dan jiwa murid, malah dapat memupukkan serta mengembangkan sikap keyakinan diri serta sikap positif dalam pembelajaran. Hal ini selaras dengan objektif utama program pemulihan dalam KSSR. Ketiga, melalui teknik bercerita, murid-murid dapat mengenali fakta-fakta alam sekitar maupun pengetahuan sosial yang berguna bagi perkembangan kognitif mereka. Kebiasaannya, cerita-cerita yang dipilih dan diceritakan oleh guru mempunyai perkaitan dengan persekitaran murid. Selain itu, murid juga dapat dipupuk dengan rasa peka serta prihatin terhadap masyarakat sekeliling.
Jadi, sedikit sebanyak guru dapat membantu dalam meluaskan ilmu pengetahuan murid dan kesedaran diri serta tanggungjawab mereka dalam masyarakat. Perkembangan kognitif mereka juga akan bertambah berikutan pengalaman dan pengetahuan yang baru diperoleh. Secara kesimpulannya, kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Islam yang efektif harus melibatkan pelbagai strategi yang bersesuaian dengan keperluan murid dan matlamat pembelajaran. Pihak guru hendaklah mempertimbangkan gaya pembelajaran murid dan memberikan sokongan yang diperlukan supaya murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang berkesan. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.